Selamat pagi, salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Ada beberapa persoalan yang saya nak kongsikan dengan kamu semua berkaitan dengan proyek tebatan banjir yang melibatkan 15 bilion perbelanjaan kerajaan sebelum ini. Bayangkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendedahkan penjimatan 1,8 bilion itu. Ada soalan-soalan penting. Kenapa 1,8 bilion itu tiba-tiba boleh dijimatkan oleh kerajaan? Okey, sebelum saya teruskan, tekan butang subscribe. Jangan kau cakap ini ulang-ulang. Tidak, ini bukan ulang-ulang, tapi ada ide baru yang saya nak sampaikan kepada anda. Soalan-soalan penting yang harus dijawab oleh rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, kepimpinan terdahulu sebelum ini. Tuan Man Tuan Ibrahim, Menteri Alam Sekitar sebelum ini. Ada soalan penting. Kau share video ini supaya semua orang tahu. Ini soalan dia. Pertama, apa nama syarikat atau syarikat-syarikat yang boleh atau yang telah dipilih secara runding terus dalam projek bernilai RM15 bilion itu? Tekan dulu butang subscribe sebelum kau jawab. Itu percuma tekan butang subscribe. Apa nama syarikat? Kalau orang Sabah cakap, apa nama syarikat yang telah terpilih itu? Atau apa nama syarikat-syarikat yang telah terpilih itu? Ini secara rundingan terus dalam projek bernilai 15 bilion itu. 15 bilion itu siapa syarikat yang terpilih? Agak-agak itu syarikat siapa? Kenapa 15 bilion itu boleh dia dapat? Kan kita mau tahu. Ini yang perlu kita tanya. Kita mau tahu. Menteri sebelum ini sila jawab dengan segera. Jangan main sulap sini sana, main silap mata, jangan lari daripada persoalan ini atau jangan mencari alasan. Beritahu kepada rakyat nama syarikat atau syarikat-syarikat yang terpilih secara rundingan terus ini yang memakan belanja 15 bilion ringgit untuk projek tebatan banjir. Kedua, persoalan yang kedua, kau ikuti terus, kawan-kawan sekalian, ikuti terus pendedahan ini supaya kau boleh share kepada ramai orang dan supaya semua orang tahu ini satu pembaziran yang luar biasa berlaku dalam negara kita. Soalan yang kedua, yang mudah untuk kita fikir tapi tidak pernah orang tanya mungkin, kenapa projek itu dilaksanakan secara rundingan terus? Saya buat jadi bodoh dulu lah pagi ini ya. Saya pun tahu juga sebenarnya ada beberapa jawaban yang boleh diberikan oleh menteri, oleh kementerian yang lepas, oleh kerajaan yang lepas. Saya tahu beberapa perkara yang boleh dia gunakan jawaban. Tapi saya tak nak jawab hari ini. Biarlah kamu pikir sendiri, biarlah menteri yang jawab sendiri. Okey, saya buat jadi bodoh lah pagi ini lah. Kalau kamu rasa kamu lebih pintar dari saya, tulislah dalam ruangan komen itu. Kenapa? Nomor soalan kedua dia. Kenapa dilaksanakan secara runding terus? Kenapa tidak dibuat secara tender terbuka? Kenapa? Ada yang mungkin jawab, yalah waktu tu macam ni, macam tu, waktu tu pandemik, waktu tu macam-macam lah. Kamu boleh guna alasan kan? Kamu gunalah alasan itu. Kamu tulis. Kalau kamu pengikut Pakatan Harapan, tulislah. Kalau kamu pengikut Perikatan Nasional, kamu tulislah sendiri jawaban kamu lah. Kenapa dilaksanakan secara rundingan terus dan bukan secara tender terbuka? Agak-agak kenapa bosku? Pikir kau sendiri. Saya ada beberapa jawaban sebab saya sudah lama memerhati dan menganalisis tentang projek tebatan banjir 15 bilion ini. Tapi saya bagi kamu peluang untuk pikir dan untuk menganalisis juga menjadi pemerhati politik macam saya. Jawablah, kenapa rundingan terus bukan secara tender terbuka? Soalan ketiga, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kos projek itu boleh jadi sehingga 15 bilion? Ini mudah untuk kita jawab. Tak perlu kau analisis, tak perlu kau pikir-pikir panjang sangat, tak perlu kau kembali semula kepada sejarah lampau 15 tahun yang lepas. Tak payah. Kita hanya perlu kembali beberapa bulan sebelum ini saja. Kenapa projek ini boleh menelan belanja sehingga 15 bilion? Kenapa? Di mana pergi itu projek, apa yang dibeli, barang-barangnya apa, kita pun mau tahu juga lah kan. Yang ini saya tidak tahu. Saya tidak pernah jadi kontraktor, saya pun tidak pernah buat BQ, saya pun tidak tahu apa-apa bahan dia, bentuk dia pun saya tidak tahu sebab saya bukan jurutera. Tapi ada jurutera yang tahu. Kalau kau jurutera, kau boleh bagi tahu kah? Tolong bagi tahu kami semua, kenapa projek ini boleh menelan sehingga 15 bilion. Saya berterus terang secara jujur.
Kalau ya atas ya sajalah, kan buat apa lagi nak bohong-bohong, tahu konon tapi tak tahu. Saya mau tanyalah kawan-kawan semua, kalau kamu tahu tolong bagi tahu kami dalam ruangan komen. Kenapa agak-agaknya proyek tebatan banjir 15 bilion itu boleh sehingga 15 bilion, padahal Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan ada penjimatan 1,8 bilion. Makna kata, proyek ini boleh makan belanja hanya sekitar dalam 13 bilion. Tapi 13 bilion pun banyak sudah, itu bosku. Banyak 13 bilion tuh. Saya punya kepala pun macam berdenyut-denyut mau pikir itu berapa banyak tuh. Kalau 1,8 bilion diantar di Sabah kan, punya banyak. Mau beli kereta, banyak tuh. Kalau beli tanah, banyak. Buat jalan raya lagi banyak. Buat sekolah lagi banyak. Soalan yang keempat, saudara-saudara. Bagaimana boleh berlaku? Soalan yang keempat nih, bagaimana boleh berlaku setelah kerajaan baru mengambil alih? Kosnya pula dapat dijimatkan sehingga 1,8 bilion. Kenapa sebelum ini, kerajaan sebelum ini tidak boleh jimatkan 1,8 bilion? Kenapa mereka tidak boleh nampak penjimatan 1,8 bilion ini? Bukan saya yang cakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cakap. Bahkan ini adalah analisis semakan. Kamu tahu kan maksud semakan? Semakan itu sudah dilihat, sudah dikira, dihitung, kira lagi. Bukan oleh Nazilin Unity, bukan juga oleh Anwar Ibrahim seorang, tapi Kementerian Keuangan, MOF yang buat semakan. Beliau kata ada penjimatan 1,8 bilion. Nah, persoalan dia yang keempat ini mudah, kau tolong jawab sajalah. Bagaimana setelah kerajaan baru mengambil alih, kosnya dapat dijimatkan sehingga 1,8 bilion. Macam mana boleh dikasih jimat? Apa kebolehan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak dipunyai oleh Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Datuk Seri Muhyiddin Yassin? Apa kebolehan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak dipunyai oleh Muhyiddin Yassin sehingga 1,8 bilion nampak oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh dijimatkan, tapi kepimpinan Perikatan Nasional melalui Muhyiddin Yassin tak nampak pula penjimatan nih. Tak tahulah, saya pun tidak boleh bersangka jahat, tidak boleh bersangka buruk, kita kena bersangka baik. Mungkin waktu itu terlalu sibuk mengurus kerajaan, terlalu sibuk dengan pandemik COVID-19, urus vaksin lagi dan sebagainya. Mungkin itu menyebabkan Datuk Seri Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin mungkin tidak dapat melihat 1,8 bilion penjimatan ini. Tapi kan banyak itu 1,8 bilion. Kalau ia hanya melibatkan 18.180 juta, 18 juta kah, 1,8 juta kah, itu boleh terima akal lagi. Ini 1,8 bilion. Soalan yang terakhir untuk Anda semua, untuk kita sama-sama fikirkan dan untuk dapat disebarkan ke seluruh serata dunia sampai ke planet Pluto, ke Mars, ke bulan, ke matahari dan sebagainya, ialah nomor 5, kos apa RM 1,8 bilion itu? Apa nama kos itu? Kenapa itu? Siapa punya? Untuk apa? Untuk apa lah macam susah saya mau cakap lah. Kamu paham kan maksud saya? Saya harap kamu paham lah. Sampai saya bingung mau kasih sampai sama kamu. Kos itu 1,8 bilion itu untuk apa? Untuk apa 1,8 bilion itu? Maknanya 1,8 bilion itu kalau tiada pun proyek tebatan banjir itu boleh jalan, boleh siap. Tapi kenapa 1,8 bilion ini tiba-tiba ada? Untuk siapa? Kos untuk apa? Saudara, jadi oleh sebab itulah saya, admin di Nazilin Unity, seperti juga Sabudin Hussein, menuntut supaya Menteri Alam Sekitar, bekas Menteri Alam Sekitar dan Air sebelum ini, yaitu Tuan Ibrahim, Tuan Man, tampil memberikan jawaban sendiri. Jangan biarkan rakyat tertanya-tanya atau menekan-neki atau menekan-neka, terutama bagaimana wang kerajaan 1,8 bilion ini dapat dijimatkan. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cita Malaysiaku, bye-bye.